Okay, boys and girls, we've learned the ABCs, the alphabet sounds, the vowels. Now it's time to count, 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 Baiklah, hari ini bersama Cikgu Farisha dalam pembelajaran topik pengurusan data berkaitan penyelesaian masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Okey, cikgu harap semua bersedia. Jom kita belajar. Ini adalah contoh objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Jadi, jom belajar. Mari kita imbas kembali pembelajaran lepas. Baiklah. Perhatikan contoh gambar di bawah dan tentukan sama ada ianya piktograf, carta palang atau carta pai. Gambar pertama. Apakah ia piktograf, carta palang atau carta pai? Okey, ini adalah carta pai. Okey, seterusnya, gambar kedua. Ini piktograf ke carta palang ke carta pai? Okey, ini adalah piktograf. Sebab apa? Dia ada simbol. Simbol bulat biru itu. Okey, gambar ketiga. Ini apa pula? Okey, ini adalah carta pai. Tengok dia berbentuk bulat. Maka ia adalah carta pai. Okey. Seterusnya. Sama juga, kita tengok pula gambar seterusnya. Ni carta apa ni? Ya, bagus. Ini adalah carta palang. Okey, gambar seterusnya. Ni piktograf ke carta palang ke carta pai? Sebab dia ada simbol donat, maka ia adalah piktograf. Very good. Okey. Seterusnya. Ini carta palang ke carta pai? Ke piktograf? Dia ada palang tu, dia dapat C, X dan Y, maka ia adalah carta palang. Okey. Very good. Jom teruskan pembelajaran kita. Okey, tadi kita dah tengok kan? Kita imbas kembali. Yang ni cikgu nak tengok macam mana cara kamu selesaikan masalah. Okey, di kat sini ada gambar baju yang mempunyai butang-butang. Ada baju A, ada baju B, ada baju C. Jadi, soalan dia, Faris ingin membeli baju yang mempunyai butang paling banyak. Maka baju manakah yang perlu dibeli oleh Faris? Baju mana yang ada butang paling banyak? Baju A ada 2 butang, baju B ada 1 butang, baju C ada 4 butang. Jawapan dia adalah yang paling banyak butang. Mestilah baju C. Very good, pandai. Okey. Seterusnya. Jawab soalan yang diberikan berpandukan jadual. Okey, kita lihat jadual. Okey, jadual ni menunjukkan warna bilangan. Maksudnya ungu ada berapa bilangan, merah ada berapa bilangan, hijau dan seterusnya kuning. Okey, soalan dia, apakah warna yang paling banyak? Berdasarkan jadual tu, warna apa yang paling banyak? Okey, warna ungu sebab bilangan dia 5, merah 4, hijau 1, kuning 2. Jadi yang paling banyak ialah ungu sebab mempunyai 5 bilangan. Maka jawapannya adalah ungu. Very good. Okey. Soalan seterusnya. Apakah warna yang paling sedikit? Warna yang paling sedikit yang mana? Okey, ungu 5, merah 4, hijau 1, kuning 2. Yang mana paling sedikit ya? Bagus. Warna hijau sebab dia hanya mempunyai 1 bilangan. Maka jawapannya ialah hijau. Okey, pandai.
Baiklah, sebentar tadi kita dah belajar mengenai bagaimana cara melihat maklumat pada jadual dan juga pada gambar. Maka kita masuk kepada topik pembelajaran kita pada hari ini berkaitan penyelesaian masalah. Baiklah, apa langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah? Jadi ada 4 langkah. 1. Kenal pasti kata kunci soalan. 2. Fahami masalah. 3. Rancang strategi. Dan 4. Laksana strategi. Okey, kita lihat contoh soalan yang pertama. Okey, contoh soalan ini cikgu ambil daripada buku teks matematik tahun 3. Okey, kita lihat soalan. Sukdif mengumpul data warna kegemaran 12 orang rakannya. Apakah warna yang paling kurang digemari? Okey, soalan ini diberikan dalam bentuk gambar macam ni. Okey, jadi bila kita dapat soalan, kita kena tahu langkah-langkah yang perlu diambil. Maka langkah pertama, kenal pasti kata kunci soalan. Jadi apakah kata kunci soalan? Okey, kata kunci soalan ialah warna yang paling kurang digemari. Okey, yang kedua, fahami masalah. Kalau kita lihat dalam soalan ini, maklumat yang diberikan adalah dalam bentuk gambar. Gambar macam ni, maksudnya ia tak diletakkan dalam jadual. Maka kita kena susun maklumat yang diberikan ini dalam jadual supaya lebih teratur. Maka strateginya adalah susun maklumat dalam jadual. Maka kita buat jadual. Jadual yang mengandungi warna, gundal dan bilangan. Sebab apa? Soalan ini dicari warna yang paling kurang digemari. Jadi kita kena susun maklumat warna ini dalam jadual. Maka kita lihat ada warna apa dalam gambar tu. Okey, kalau cikgu tengok pada sini, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna hijau dan ada warna kuning. Okey, jadi kita kira setiap warna ni ada berapa bilangan dia. Pertama sekali, kita lihat warna ungu. Okey, siapa yang ambil warna ungu ni? Okey, 1, Sali. Okey, yang kedua, Wafi. Lepas tu, Umar. Dan kemudian, Nada. Dan yang terakhir ialah Kabin. Maka, semua adalah 5. Okey, kita teruskan pula dengan warna merah. Warna merah, Nisa 1, Bella 2, Jali 3, Andi 4. Maka bilangannya ialah 4. Okey, untuk hijau pula, Hani. Hani seorang sahaja yang menggemari warna hijau. Okey, seterusnya warna kuning. Chen 1, Gita 1. Maka bilangan untuk warna kuning ialah 2. Maka kita lihat balik pada soalan. Dia nak apa? Dia nak warna yang paling kurang digemari. Maksudnya warna yang paling sedikit. Tak ramai pun suka color ni. Okey, jadi mana warna yang paling sedikit? Ungu ke, merah ke, hijau ke, kuning? Ya, hijau. Maka warna yang paling kurang digemari ialah warna hijau. Sebab Hani seorang sahaja yang menggemari warna hijau. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua pula diambil dari buku teks matematik tahun 3 juga. Okey, jadi diberikan gambar. Gambar apa ni? Okey, ni gambar carta pai. Maklumat ni diberikan dalam carta pai. Okey, soalan dia. Fahami carta pai mata pelajaran kesukaan 100 orang murid. Jadi, untuk soalan ni ada A dan ada B. Maka kita lihat dulu soalan A.
Berapakah murid yang suka matematik? Okey, macam tadi, soalan tadi, apa langkah pertama? Okey, bagus. Langkah pertama, garis kata kunci soalan. Okey. Okey, dia nak berapakah murid yang suka matematik? Berapa murid yang suka matematik? Okey. Jadi caranya adalah rujuk pada carta pai. Maka dalam carta pai tersebut, simbol mana, bahagian mana yang menunjukkan matematik. Okey, berdasarkan petunjuk tu, biru matematik, oren sains, merah bahasa Inggeris, hijau bahasa Melayu. Maka matematik ialah warna biru. Maka jawapannya adalah 25. Okey, very good. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Apakah mata pelajaran yang paling disukai? Maksudnya paling banyak. Okey, maksudnya kalau dalam carta pai, bahagian yang paling besar. Maka dalam carta pai ni, bahagian mana yang paling besar? Okey, kita lihat. Kalau dalam carta pai ni, cikgu lihat bahagian warna hijau yang paling besar. Kamu rasa macam mana? Okey, sama juga. Bahagian yang paling besar ialah warna hijau. Maka mata pelajaran yang paling disukai ialah hijau tu menunjukkan mata pelajaran apa? Okey, bahasa Melayu. Maka jawapan untuk soalan B ialah bahasa Melayu. Okey, kita teruskan dengan contoh soalan yang ketiga. Okey, contoh soalan ketiga juga diambil daripada buku teks. Maka kita lihat. Piktograf carta palang dan carta pai menunjukkan bilangan donat yang dimakan oleh 10 orang kanak-kanak. Okey, kita lihat. Dia bagi apa ni? Okey, kalau cikgu lihat di sini, yang pertama, di kotak paling pertama ni ditunjuk maklumat dalam apa? Okey, dalam piktograf. Maklumat yang kedua ditunjukkan dalam carta palang dan maklumat yang ketiga ditunjukkan dalam carta pai. Maka soalan dekat sini nyatakan donat yang paling banyak. Okey, jadi kita garis kata kunci. Donat yang paling banyak dimakan. Baiklah. Jadi strategi dia adalah banding maklumat daripada ketiga-tiga carta. Maka kita kena lihat daripada segi keseluruhan. Okey, kita lihat dulu daripada piktograf. Kalau kamu lihat daripada piktograf, okey, yang ada simbol donat tu, okey? Jadi, donat mana yang paling banyak dimakan? Coklat ke strawberry ke kacang ke vanila? Okey, mestilah coklat sebab dia ada 4 simbol donat. Maka, untuk piktograf, simbol paling banyak ialah donat coklat. Okey. Settle untuk piktograf, kita lihat pula carta yang di sebelah, iaitu carta palang. Okey, dalam carta palang, palang mana yang paling tinggi? Coklat atau strawberry atau kacang atau vanila? Okey, bagus. Mestilah coklat sebab coklat menunjukkan 4 bilangan. Okey, maka untuk carta bar ni, palang paling tinggi ialah donat coklat. Okey, yang seterusnya kita lihat gambar di bawah mengenai carta pai. Maka untuk carta pai ni, bahagian mana yang paling besar? Coklat atau strawberry atau kacang atau vanila? Okey, kita lihat. Ya, bahagian yang paling besar ialah yang warna coklat tu. Jadi, untuk carta pai, bahagian yang paling besar ialah donat coklat. Kita lihat kesamaan semua adalah donat coklat. Sebab apa? Dalam ketiga-tiga carta palang, carta pai dan piktograf ni menunjukkan data yang sama. Cuma
data itu dipersembahkan dalam cara yang berbeza. Maka, jawapan dia, donat yang paling banyak dimakan donat apa? Ya, donat yang paling banyak dimakan ialah donat coklat. Okey. Setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita untuk pada kali ini. Terima kasih.